Penduduk terjejas banjir yang kehilangan dokumen pengenalan boleh membuat penggantian secara percuma di Jabatan Pendaftaran Negara. Perkara ini dimaklumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sebab banjir kadang-kadang menyebabkan mangsa ketika menyelamatkan diri, meninggalkan macam kata rumah mereka runtuh dan sebagainya, ada kemungkinan besar dokumen pengenalan diri mereka yang penting yang terkait dengan jabatan pendaftaran lah, terutama sijil lahir dan juga MyKad. Tapi kalau ada sijil perkahwinan dan sebagainya, apa sajalah yang berkaitan dengan tugasan di bawah JPN, maka mangsa yang berkenaan kita tawarkan penggantian secara percuma. Terdahulu, beliau menyampaikan bantuan kewangan dan barangan keperluan kepada 133 warga agensi bawah KDN di Sabah yang terjejas banjir baru-baru ini. 50 sekolah terjejas banjir di 6 daerah menerima bantuan antara RM5,000 hingga RM10,000 daripada kerajaan negeri. Bantuan disalur menerusi tabung pendidikan negeri Sabah TPNS. Bantuan itu turut diberikan kepada sekolah yang diaktifkan sebagai pusat pemindahan sementara PPS dan IPG Gaya. Sekolah menengah, sekolah agama pun ada, sekolah Cina pun ada, dan semua yang terjejas ini kita berikan bantuan. Manakala PPS kita berikan RM7,000 dan kita juga ada membantu hari ini IPG Gaya yang memohon bantuan untuk keperluan mereka, kita berikan RM10,000. Datuk Arifin yang juga Exco Agama dan Pendidikan Negeri ditemui media selepas majlis penyampaian bantuan kepada sekolah-sekolah terjejas banjir di Kota Kinabalu. Kira-kira 50% sekolah terjejas banjir di Sabah baru-baru ini telah dibersihkan dan sedia untuk digunakan. Kerja-kerja pembersihan dibantu sukarelawan Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM. Secara keseluruhannya sebanyak 78 buah termasuk laluan yang putus, institusi pendidikan di Sabah yang terkesan banjir baru-baru ini. Dan ini melibatkan 68 buah sekolah rendah dan 10 buah sekolah menengah. Nilai keseluruhan kerusakan sedang diperhalusi dan baik pulih akan segera dilaksanakan bagi memastikan akses pendidikan terbaik dan pengoperasian pendidikan berjalan dengan lancar. Menurutnya, beberapa bantuan lain turut disalurkan kepada sekolah terjejas banjir. Ini termasuk sumbangan daripada Tabung Pendidikan Negeri Sabah kepada 50 sekolah dan sumbangan kelengkapan sekolah daripada Yayasan Didik Negara YDN. Turut diberikan insurans takaful kepada seorang pelajar yang meninggal dunia selepas rumahnya diempap tanah runtuh di Papar. Bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin sebanyak RM300 turut diberikan kepada murid yang layak. Pembangunan segera Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya yang terjejas tanah runtuh serta pemulihan SK Rampayan Menggatal yang terjejas banjir, bukti keprihatinan Kerajaan Persekutuan terhadap keperluan rakyat Sabah. Menurut Adun Inanam Datu Peto Galim, keseriusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani isu berkenaan juga mencerminkan hubungan kerjasama baik dengan Kerajaan Sabah. Kerjasama di antara pusat dan negeri ini berada pada tahap yang sangat baik. Kenapa ini penting? Ini penting karena dengan hubungan yang lebih erat, lebih baik di antara negeri dan pusat, segala agenda pembangunan, segala peruntukan yang diberikan dapat diimplementasi dengan baik. Beliau yang juga timbalan pengerusi PKR Sabah ditemui selepas hadir himpunan rapat umum PKR yang disempurnakan Perdana Menteri. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Sabah selama 2 hari bermula semalam turut melibatkan lawatan pasca banjir di Kampung Rampayan Menggatal dan Inanam. SMK Arsyad Kota Belud terima peruntukan RM100,000 selepas terpilih menjadi Sekolah Angkat Madani bawah Kementerian Dalam Negeri KDN. Peruntukan digunakan untuk melaksana projek pembangunan bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Menurut Ketua Setiausaha KDN Dato' Awang Alik Jeman, 8 projek pembangunan telah dilaksana di sekolah berkenaan.
Antaranya naik taraf bilik STEM dan robotik, penambahbaikan pentas Dewan Sekolah, penyelenggaraan kemudahan asas serta pembelian peralatan bilik darjah abad ke-21. Turut dilaksana program bimbingan pelajar melibatkan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Jabatan Penjara Malaysia dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Akan datang, KDN akan menyalurkan bantuan bagi menaik taraf persekitaran sekolah demi memastikan sesi pembelajaran lebih kondusif. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Sekolah Angkat Madani di SMK Arsyad Kota Belud. SMK Arsyad Kota Belud menjadi sekolah ke-23 di Sabah yang terpilih menjadi sekolah angkat madani. Program Sekolah Angkat Madani merupakan inisiatif Kerajaan Madani dan dikoordinasikan Kementerian Kewangan serta Kementerian Pendidikan. Prosiding inkuest kematian Allahyarham Zara Khairina Mahathir yang dijadual berakhir 30 September akan dilanjutkan. Prosiding bersambung pada 7 Oktober dengan keterangan saksi dari Jabatan Kimia Malaysia berhubung analisis DNA darah yang ditemui dalam sebuah diari. Perkara ini dimaklumkan pasukan pengendali kes kepada RTM selepas prosiding hari ke-15 semalam. Sebelum ini, Mahkamah Coroner menetapkan prosiding berlangsung selama 17 hari dengan 68 saksi termasuk 35 kanak-kanak. Bagaimanapun, masih ramai saksi belum dipanggil memberi keterangan. Prosiding diteruskan bagi membantu mahkamah menentukan punca sebenar kematian Allahyarham Zara Khairina, selain memastikan setiap aspek siasatan dibentangkan secara telus. Sementara itu, prosiding semalam menyaksikan 2 saksi kanak-kanak memberi keterangan secara tertutup. Mereka ditemani ibu masing-masing. Seorang lagi saksi kanak-kanak akan dipanggil Isnin depan, diikuti 2 lagi saksi seterusnya. 10 penerima anugerah Jaksa Pendamai JP baru mengangkat sumpah di hadapan Hakim Datuk Celestina Astuel Galid di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Mereka berikrar menunaikan tanggungjawab dengan penuh kesetiaan kepada negeri dan negara. Mereka terdiri Alexander Huga Malakun, Dominic Gani, Goh Si Yen, Hafiz Syabuddin dan Profesor Dr. Imbarin Bujang, serta Izzaruddin Jalaluddin, Josephine Wan Wen Hadikusumo, Datu S. Karunaniti, Datu Muhammad Sofian Alfian Nair dan Natasha Simnuo. JP berperanan memelihara serta melindungi hak individu, selain memastikan keadilan kepada masyarakat yang mereka wakili. Majlis turut dihadiri Presiden Majlis Jaksa-Jaksa Pendamai, Datuk Seri Clarence Malakun bersama barisan kepimpinan persatuan. Pembinaan Pusat Islam Sandakan kini mencapai kemajuan 75% yang dijangka siap sepenuhnya hujung tahun ini. Kita sedang menyiapkan dari segi finishes dalaman ini. Finishes dalaman ini dijangka mengambil masa sedikit dan seperti kita menunggu ketibaan seperti jubin, tiles dan apa semua untuk penyiapan dalaman Pusat Islam ini. Beliau ditemui selepas memberi taklimat status pembinaan pusat Islam tersebut yang turut dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Pusat Islam Sandakan ini diilhamkan Tun Musa bagi menyebar luas syiar Islam di Sabah khususnya daerah Sandakan. Apabila siap kelak, ia dilengkapi pusat tahfiz, taska, Dewan Serbaguna, Dewan Solat, Pangsapuri, kuartus pekerja dan asrama pelajar. Umat Islam diajak terus menghayati dan mencontohi kepribadian Nabi Muhammad dalam kehidupan seharian. Ia penting bagi memperkukuh ukhuwah sesama umat Islam. Sudah pasti kita mahukan setiap masyarakat, setiap warga, setiap rakyat Malaysia untuk terus mencontohi dan mengikuti kepribadian Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap agar nilai-nilai baik akhlak Rasulullah itu akan terus menjadi pegangan dan akan terus menjadi kita punya ikutanlah. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Tawau di Masjid Al-Kautsar. Lebih 5,000 umat Islam menyertai perarakan Maulidur Rasul bermula dari Pasar Tanjung menuju ke Masjid Al-Kautsar. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.